setia bersama kami di Hello Malaysia. Di malam yang mulia ini kita membincangkan topik ataupun tajuk fiqh tandas. Bersama saya masih lagi kekal Ustaz Fadlan Muhammad Osman, pensyarah Jabatan Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah UKM, dan juga Ustaz Fathul Bari Mat Jaya yang di-Pertua Pertubuhan Kebajikan Al-Kalam Negeri Perlis, yang sedang pun ataupun telah pun memberikan pandangan-pandangan yang bernas tentang soalan yang dilemparkan oleh saudara-saudara. Jadi kita masih lagi akan membincangkan secara lanjut ini, tetapi terlebih dulu saya beri ruang kepada Ustaz Fadlan untuk menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh pemanggil kita tadi, Encik Osman, yang menyatakan bahawa soal kebersihan tandas yang tidak terjaga, dan yang kedua ni kencing berdiri dia sebut tadi kan. Kadang-kadang masuk tandas kan dia buat itu makna kata itulah cara yang kita membuang air. Jadi dari segi sudut Islamnya bagaimana? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Encik Osman yang bertanya dan memberikan pandangan, dan saya kira akan ada juga kritikan ya. Ada beberapa perkara yang boleh kita huraikan. Pertama sekali ialah berkenaan dengan, mungkin saya boleh mulakan dengan hukum kencing berdiri. Buang air kecil dalam keadaan berdiri. Kita dapati sebenarnya ada hadis Nabi SAW. Nabi SAW ata subatata qaumin fabala qa'ima. Nabi SAW telah pergi ke satu tempat pembuangan di satu kabilah dan Rasulullah SAW telah membuang air dalam keadaan berdiri. Jadi ulama kita membincangkan adakah itu satu keadaan yang berterusan ataupun sebaliknya. Kita dapati ada juga hadis lain, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahawa sesiapa yang mengatakan Nabi SAW telah buang air kecil secara berdiri, dia telah bercakap yang tidak betul, tidak benar. Jadi ulama kita merumuskan, mengatakan apa yang Aisyah radhiyallahu anha lihat ataupun perkatakan, sebutkan benar, iaitu di rumah biasanya Nabi SAW akan buang air kecil dalam keadaan duduk. Dan di luar, sekiranya tempat itu ataupun tempat itu tidak memercikkan semula air kencing ataupun air kecil tadi, tidak mengapa, dibenarkan. Cuma masalahnya bila masuk ke tandas yang disediakan satu tempat, dan di situ pun ada banyaklah, bukan satu kan. Jadi itu kita boleh kaitkan dengan satu hadis lain, iaitu hadis yang berkenaan dengan perasaan malu. Al-haya'u syu'batun minal iman. Perasaan malu adalah sebahagian daripada keimanan. Jadi sewajarnya kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena, Nabi SAW menjauhkan dirinya, kita pula duduk dekat-dekat. Jadi rasa macam tidak sesuai dengan sifat. Takut jadi gitulah kan. Itu tak kenal kan. Itu jadi kurang sesuai. So elok-eloknya kalau ada tandas yang boleh kita masuk, yang kita boleh tutup dengan rapi, elok masuk di situ. Dan berkenaan dengan tandas yang kotor ni, memang satu masalah yang wujud di negara kita Malaysia ni. Sepatutnya kita cuba bagaimana untuk nak mendidik anak-anak kita, remaja kita dan juga dewasa kita. Orang dewasa di kalangan kita untuk memberikan perhatian terhadap tandas. Kita kena cuba bersihkan tandas tersebut. Itu memang satu attitude dan sikap yang silap. Tapi susah nak ubah Ustaz. Kita pergi tak mana pun, kadang-kadang singgah tempat session pun lagi teruk kan. Dia memang tak ada. Kadang-kadang banyak puak yang pakai tandas ni, kadang-kadang yang otak dia yang rosak, macam-macam lah. Tetapi kita bincangkan sini bagaimana untuk kita mencari penyelesaian bahawa fiqh tandas ataupun apa yang kita bincangkan ini dari segi sudut kebersihannya amat penting kepada kita untuk kita tangani bersama. Saya nak balik kepada Ustaz Fathul Bari. Bila bercakap soal larangan-larangan ni, pastinya ada yang dilarang oleh Rasulullah SAW bila kita ke tandas, dan mungkin juga Ustaz boleh jelaskan apa sebenarnya larangan-larangan yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi larangan-larangan yang dinyatakan oleh Rasul SAW di dalam hadis baginda, ada beberapa larangan yang saya rasakan penting. Bahkan kalau kita nak bahaskan dia banyak sebenarnya. Tapi kita fokuskan pada beberapa perkara yang asas. Itu yang pertama sekali berkenaan dengan larangan Nabi SAW tentang menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat ketika mana kita menunaikan hajat kita, membuang air kecil ataupun air besar. Terdapat beberapa hadis daripada Nabi SAW, hadis Abu Hurairah contohnya, hadis Abi Ayyub Al-Ansari, yang kedua-duanya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, yang mana salah satu daripada lafaznya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa ahadukum li hajatihi fala yastaqbilu al-qiblah wa la yastabiruha." Iaitu apabila salah seorang daripada kalian duduk untuk menunaikan hajatnya, maka jangan sama sekali dia menghadap ke arah kiblat ataupun jangan sama sekali dia membelakangi kiblat.
Ini satu hadis. Begitu juga hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang datang menyokong hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tetapi di sana terdapat satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana beliau menceritakan, kata beliau, raqitu yawman ala baiti Hafsah faraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hajatihi mustaqbil asy-Syam mustadbir al-Ka'bah. Juga hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Ibnu Umar, suatu hari aku memanjat rumah Hafsah dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan hajat baginda dalam keadaan baginda menghadap ke arah Syam dan membelakangi Ka'bah. Adapun di dalam hadis Abu Hurairah yang kita bacakan sebentar tadi, jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan lafaz baginda larangan membelakangi ataupun menghadap ke arah kiblat. Sedangkan di dalam hadis Ibnu Umar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyelisihi perkataan baginda sendiri. Jadi bagaimana cara para ulama memahami situasi ini?